mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamin lana bil khair. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya pada malam ini dapat kita bersama-sama sekali lagi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian kita pada malam ini pada dosa besar yang berikutnya, iaitu dosa besar khianat. Orang yang mengkhianati sesuatu amanah yang telah diberikan kepadanya. Baik. Kalau sebelum ini kita dah kongsikan berkenaan dengan mencari ilmu dan menyimpan ilmu. Baik, yang seterusnya dosa besar yang ke-39 iaitu khianat. Khianat ni bahasa Melayu pun pakai khianat, bahasa Arab pun pakai khianat. Iaitu tidak bertanggungjawab ataupun melarikan diri daripada tanggungjawab yang telah diamanahkan ke atasnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok apa yang disebutkan di sini oleh pengarang kitab ini. Khianat ataupun pecah amanah, itu satu istilah ataupun yang diguna pakai di kalangan masyarakat kita, adalah satu perilaku buruk yang mesti dibersihkan daripada seorang Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Suratul Anfal ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Lalu kamu mengkhianati amanah-amanah di antara sesama kamu padahal kamu mengetahui. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi tuan imam kita baca doa. Yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Itu adalah salah satu daripada ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal sahabat-sahabat baginda Nabi SAW yang mana mereka berbai'ah dengan Rasulullah SAW dalam usaha mereka untuk bertanggungjawab memikul amanah ataupun menyebarkan agama Islam itu kepada seluruh masyarakat. Dan bai'ah mereka itu merangkumi bai'ah untuk mempertahankan baginda Nabi SAW. Itu satu tanggungjawab amanah yang besar. Kerana itu barang siapa yang tidak melaksanakan amanah itu, maka dia dianggap orang yang disebutkan sebagai mengkhianati Allah dan Rasulnya. Orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya besar tuan-tuan dia punya ancaman dan juga dosanya. Ataupun nanti Allah Ta'ala akan memberikan balasan neraka yang sangat dahsyat. Kita akan kongsikan beberapa potong hadis yang disebutkan nanti. Baik, berkata Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, ayat ini diturunkan ke atas Abu Lubabah ketika diutuskan Rasulullah SAW kepada suku Bani Quraizah setelah mereka dikepung oleh kaum muslimin, sedang anak-anak dan isterinya berada di situ. Kaum Yahudi yang terkepung itu bertanya, Hai Abu Lubabah, apa pendapatmu kalau kita minta agar diputuskan saja hukuman kita ini oleh Sa'ad? Lalu Abu Lubabah mengisyaratkan
tangan pada lehernya. Nanti kita akan kongsikan balik. Yakni maksudnya bahawa Sa'ad tetap akan memutuskan hukuman bunuh ke atas kamu. Maka jangan kamu buat begitu. Ini apa cerita dia tuan-tuan? Satu ketika Nabi SAW mengepung Bani Quraizah. Mereka ni siapa Bani Quraizah? Orang-orang yang mengkhianati Rasulullah SAW. Duduk dengan Rasulullah di kota Madinah. Kemudian tiba perang, tak salah saya perang Khaybar. Mereka ni khianat Rasulullah. Asalnya dulu masa mula-mula Rasulullah sampai berjanji, ya Muhammad, kami akan mempertahankan Madinah ini, Yathrib ni. Kami akan bersama-sama dengan engkau. Susah, senang, keadaan macam mana, sempit ke, luas ke, lapang ke, kami bersama kamu. Tiba-tiba Rasulullah dikepung sekitar 10,000 tentera musyrikin dan juga konco-konconya ataupun golongan yang bersama dengan kafir musyrikin Mekah yang dikepalai oleh Abu Sufyan. Dah mula terkejut dah dia orang ni. Dah mula tak reti nak duduk. Tengok ramai sangat ni, tak boleh nak pergi kita ni. Kalau kita terus menerus sokong Muhammad, habis kita. Maka mereka pun merancang sesuatu yang di luar daripada apa yang sepatutnya. Akhirnya tuan-tuan, itulah yang disebut sebagai pengkhianatan. Maka Nabi SAW membuat satu keputusan kepada para sahabat untuk mengepung mereka ini. Selepas selesai semua, kepung mereka ni pula. Baik, maka para sahabat pun kepunglah. Ketika mana mereka dikepung, Nabi SAW meminta supaya Abu Lubabah kebetulan anak isterinya bersama-sama dengan golongan Yahudi Bani Quraizah. Maka orang Yahudi pun bisik-bisiklah ke Abu Lubabah ni. Kau timah. Kan? Istilahnya apa? Tukar orang lah. Panggil Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh ni seorang sahabat Nabi. Yang bila dia meninggal dunia, Nabi SAW kata bergegar arash Allah Ta'ala. Di atas kematian seorang sahabat yang bernamanya Sa'ad bin Mu'adh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Abu Lubabah kata kalau tukar dengan Sa'ad, isyarat dia lah. Dia bagi isyarat buat begitu. Letak tangan dekat leher, maksudnya dia buat isyarat seolah-olah akan dipenggal kepala. Orang panggil Sa'ad bin Mu'adh lagi sakit. Tuan-tuan, akhirnya apa? Memanglah Sa'ad bin Mu'adh yang membuat keputusan. Itu cerita selepas pada itulah. Yang poin kita, syahid pada cerita ini, Abu Lubabah seolah-olah memecahkan rahsia kepada orang Yahudi. Ini pecahkan rahsia kepada orang Yahudi ni satu benda yang sangat besar. Cerita apa perancangan Nabi SAW. Sebut dengan istilah yang lebih kurang. Cerita apa yang Nabi nak buat pada mereka ni. Maka Abu Lubabah pun rasa bersalah. Aku ni buat apa ni? Patut tak perlu tunjuk begitu. Itu dah menakutkan ataupun memberikan berita awal tentang apa yang akan dihukumkan ke atas orang Yahudi Bani Quraizah ni. Kan? Dia rasa bersalah. Bila rasa bersalah dia, maknanya pendek cerita dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ayat ini tetap turun untuk menceritakan ada di kalangan orang Islam yang perangainya seperti ini. Daripada dulu dan benda tu berlaku sampailah sekarang. Dia tak endah apa yang akan berlaku ke atas kaum muslimin asalkan dia mengambil hati orang-orang yang dia nak ambil hati. Asalkan dia rasa perkara yang dia buat ni menyenangkan hati orang lain. Walhal dia telah menyakiti hati kaum muslimin dan juga Allah serta Rasulnya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan kalian jangan khianati amanah-amanah tanggungjawab yang telah diamanahkan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala ke atas pundak kamu, bahu kamu. Sedang kamu mengetahui. Nanti disebut apa yang dimaksudkan benda itu diketahui. Baik. Maksud dari firman Allah Ta'ala, lalu kamu mengkhianati amanah-amanah di antara kamu padahal kamu mengetahui. Yakni jangan sampai kamu sanggup mengkhianati amanah di antara sesama kamu.
Berkata Ibnu Abbas, amanah itu ialah segala amalan yang diamanahkan Allah kepada para hamba-Nya. Baik. Ini sedikit definisi amanah yang telah disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kata amanah itu apa? Iaitu segala tanggungjawab yang Allah Taala pertanggungjawabkan ke atas kamu untuk kamu kerjakan, itu amanah. Solat, puasa, menyebarkan dakwah, menyampaikan kebenaran, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, beri pesan kepada kebenaran, beri pesan kepada kesabaran. Apa lagi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu semua amanah. Dan amanah itu tidak boleh ditinggalkan. Tak apa, aku tak buat, tak apa. Tak apa. Geng-geng janggut dah ada dia dah. Geng janggut tu apa? Geng ustaz dia dah. Ustaz pun tak ada janggut dah. Sikit je dah. Tak apa, dakwah ni bagi buat tu lah. Tak apa, remaja yang rosak tu bagi NGO lah yang pergi santun mereka ni. Tak apalah, orang-orang yang rosak apa semua ni, ini ada kumpulan tertentu. Kalau tak mampu, cukup dengan kita kata, kita tak setuju, tapi jangan biarkan. Memang ada orang-orang tertentu kerja dia macam tu. Contohlah, kan? Ahlong kan. Siapa yang kerja pergi benteras ahlong semua ni? Polis lah pertama sekali. Dan keduanya adalah NGO yang bekerja tu. Contoh PPIM ke, kan? Siapa-siapa ke. Ni lah. Tapi jangan bulat-bulat bagi kat dia orang buat. Selagi dia orang tak suara lagi tu, kita tak suara. Tak. Kita pun kena rasa tak boleh tak benda ni. Kan? Jadi itu amanah, tanggungjawab. Itu kata Ibn Abbas, setiap apa yang Allah Ta'ala amanahkan ke atas kamu, itu adalah amanah dan jangan kamu khianati. So barang siapa yang tidak solat, itu khianat namanya. Barang siapa yang tidak berpuasa pada Ramadan, itu khianat namanya. Barang siapa yang tidak bayar zakat sedangkan dia mampu, itu khianat namanya. Barang siapa yang tidak mencegah kemungkaran, itu khianat namanya. Barang siapa yang membiarkan kemungkaran itu merata, khianat namanya. Kan? Baik, manakala Al-Kalbi pula mengatakan bahawa maksud berkhianat kepada Allah dan Rasulnya iaitu membuat maksiat kepada keduanya, yakni kepada Allah dan Rasul. Sedang khianat kepada amanah itu, maka setiap orang memang diamanahkan untuk menunaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud Allah Ta'ala dalam perkataan ataupun penutup ayat wa antum ta'lamun, jangan engkau khianat Allah dan Rasul, dan jangan kamu khianat amanah-amanah kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Apa maksud dia? Dia kata maksud padahal kamu mengetahui, yakni kamu mengetahui bahawa yang demikian itu adalah amanah tanpa ragu-ragu lagi. Dah tahu dah benda tu tanggungjawab, tapi bantai langgar juga. Kan? Abu Lubabah bukan tak tahu benda itu dia kena jaga, tapi dia langgar juga. Tapi tak apa, dia bertaubat kepada Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan bahawasanya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada tipuan para pengkhianat. Asalkan orang itu khianat, maka Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada golongan ini. Yakni Allah tidak akan memberikan pimpinan kepada orang yang mengkhianati amanahnya. Allah Ta'ala tidak membantu, tidak memberikan hidayah. Tegasnya rahasianya akan terbongkar juga nanti dengan terhindar dirinya dari mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, ni hadis yang selalu kita kongsikan. Sebelum ini kita sebut tentang dosa besar menipu, kan? Kata Nabi SAW, ayatul munafiqi thalatha. 3 tanda orang-orang yang munafik. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Pertama sekali, bila dia cakap dia bohong. Bila dia berjanji dia khianat. Ataupun bila berjanji dia akhlaf. Akhlaf ni dia tak tunaikan. Wa idza tumina khana. Bila diberikan tanggungjawab, amanah, tugasan, dia khianat. Dengan sebab itu khianat ni membawa maksud satu perkara yang sangat jelek, tuan-tuan. Sangat jelek. Ada satu hadis Nabi kita dah baca sebelum ini, tapi diulang lagi hadis tu. Tak apa. Kalau kita jumpa, kita kongsikan sekali lagi. Ada Nabi SAW, itu hadis, walaupun hadis itu dipertikaikan oleh sebagian ulama, cuma kita ambil mafhum dia. Walaupun ulama kata ni hadis, ada kata dhaif, ada kata wallahu alam, bukan sahih lah.
Tapi kita nak ambil pengajaran daripada hadis ni, memang sebagai seorang mukmin, apa dia kata Nabi SAW daripada hadis yang kita sebutkan tadi, kedudukannya. Untuk orang Muslim itu melakukan, ataupun orang beriman itu melakukan apa juga kesalahan itu agak wajar. Agak wajar. Tapi sangat tidak wajar bagi seorang Muslim itu kalau dia menipu dan juga dia khianat. Ini tak wajar. Maknanya tak kena diri dia itu sebagai seorang Muslim ataupun mukmin kalau sekiranya dia khianat. Kalau sekiranya dia menipu, itu orang kata apa? Teruk lah. Teruk sangat. Kalau buat benda lain bukan kata wajar. Salah juga. Kan? Buat kesilapan lain, kesalahan lain, dosa lain, salah juga. Tapi maksudnya, menipu dan khianat itu sangat jelek. Pada pandangan mata manusia maupun pandangan agama kita. Sebab itu khianat ini berada pada kedudukan dosa besar dalam agama kita. Nabi SAW bersabda lagi, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Riwayat Ahmad. Tidak ada iman bagi sesiapa yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama bagi sesiapa yang tidak memegang janji. Dengan itu jelaslah bahawa khianat itu adalah suatu pekerti yang buruk dalam segala macam perkara. Dan setengah khianat itu lebih buruk daripada setengah yang lain. Dah pastilah. Setengah pengkhianatan itu lebih besar, lebih buruk berbanding pengkhianatan yang lain. Tengok label. Apa kesan dan juga apa kesan lah bila mana dia khianat. Ada orang meninggalkan isterinya, amanah itu diberikan kepada jirannya. Ni aku nak keluar ni outstation ni. Kan? Aku ni outstation ni, boleh tak tolong jaga anak bini aku ni sebelah. Oh, dia pun tak apa. Elok dia keluar 2 hari, 3 hari, jiran buat khianat. Kan jiran buat khianat maksudnya apa? Mungkin ini benda-benda yang tak baiklah berlaku. Kan? Kita memberikan amanah kepada seorang guru untuk mendidik anak kita. Guru tak jalankan amanah dengan baik, khianat. Kita berikan tanggungjawab kepada anak kita untuk pergi ke kedai. Contoh, kita bagi duit RM10. Belilah. Beli apa, gula ke apa, garam ke apa kan. Daripada harga RM5, tengok-tengok balik, baki tinggal RM3. RM5 agak. Contoh. Khianat. Apa juga amanah tanggungjawab yang diberikan kepada kita. AJK masjid, AJK surau, contoh. Sini tak lah. Saya rasa ini insyaAllah paling terbaik lah. Kan? Mana ada AJK boleh tiap daripada depan tadi sebelum Jumaat tadi lah. Dia boleh tiap panjang tu. Saya kata habis lah. Pakai khutbah terus lah ni kita. Kan? InsyaAllah. Tapi ada orang yang berebut nak pegang jawatan. Rupanya dia berebut tu sebab tabung surau tu besar. Besar bukan besar pada saiznya, ni besar pada jumlah. Gaduh. Tabung anak yatim saja ada satu surau tu, saya tak sebutlah surau mana. Satu surau tu, surau. Tapi sama taraf dengan tuan-tuan, surau Jumaat. Tabung anak yatim saja 60,000 lebih. Ini tak bohong yang cerita ni, betul. Dulu sebab saya terlibat dengan masjid. Jadi bila ada pemilihan di surau-surau sekitar kami ni, kami pergi turun. Saya ketika itu jadi, kebetulan nazir saya tak ada, saya ganti dia untuk mempengerusikan mesyuarat pemilihan waktu tu. Berebut tuan-tuan. Kawan ni begini, kawan ni begini, angkat tangan. Dia tak syak agak. Sebelum mesyuarat tu, seminggu sebelum tu, kumpulan pertama datang jumpa saya dengan SU masjid kami. Lobby. Jangan main-main. Ingat. PRU, PRK. Ini masjid. Ini surau ini. Ini sebab apa? Sebab jumlah tabung tu. Dulu sekali main ni. Main lobby ni sekali. Tiba-tiba yang datang sekali itu terpilih. So, daripada 5 orang yang datang tu, seorang terpilih, 4 orang tak terpilih. 4 orang terpilih. Yang terpilih ni lah yang dituduh sebagai orang yang memecah ataupun kata apa? Khianat tabung anak yatim. Ya salam. Dulu hampa geng ramai sekali main lobby tu. Dan bila tiba-tiba dia terpilih, hampa tak terpilih, hampa kata dia pula ni. Ini cerita ni tak apa. Ini cerita dia tuan-tuan. Benda dalam
Sebab apa? Sebab dunia, sebab jawatan, sebab duit ataupun sebagainya lah. Kan? Itu yang nak disebutkan. Betapa manusia memegang satu amanah bukan kerana tanggungjawab yang tu, tapi ada sesuatu benda yang berlaku ataupun yang ingin dia capai. Na'udzubillah, tuan-tuan ya. Baik. Maka dengan sebab itu dia kata khianat ini banyak peringkat lah. Apa kesan dia? Kalau kesan dia sikit, tu level dia rendah sikit lah. Kesan dia besar, maka besar lah. Dia sebut banyak tempat dan banyak kali. Dan ini tidak menyentuh mana-mana pihak, mana-mana kumpulan. Kalaulah dia menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, tak kira lah siapa, tuan-tuan. Ini benda yang jelas. Kenapa? Apa matlamat dia? Apa tujuan dia? Kalau dia memang untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, bagus. Tapi kalau waktu cakap tu nak bela agama Allah Taala, selepas pada tu selesai, itu tak jadi kan. Tak kira lah siapa pun. Sebab kita ini berada pada keadaan yang sangat genting. Umat Islam hari ini. Umat Islam seluruh dunia. Kita sambut hijrah. Sambut hijrah, tuan-tuan. Apa maksud hijrah? Hijrah ialah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah itu ialah meninggalkan sesuatu perkara yang Allah Ta'ala larang. So maknanya apa? Maksudnya kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu maksudnya. Tapi kalau kita tak lakukan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, salah. Sebab itu khianat ni banyak peringkat. Kau khianat siapa? Khianat keluarga. Kau khianat siapa? Kau khianat komuniti kau. Kau khianat siapa? Khianat jemaah surah kau. Kau khianat siapa? Kau khianat begini. Sampai sebab tu khianat itu diletakkan beberapa tahap melihat kepada kesan yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sebut sikitlah kan. Walaupun dah sebut khutbah tadi. Orang terbalikkan bendera kita kan. Orang terbalik pun tuan. Orang terbalikkan bendera kita. Kan? Khianat ke tidak? Marah kita kan. Tapi lebih daripada itu, perasaan kita apabila dia menterbalikkan agama kita ni. Kita marah tu. Tak kira lah siapa pun. Sebab itu, bila mana kita mengaku diri kita beriman dengan Allah dan Rasulnya, paksi paling penting sekali, tuan. Paksi paling penting, agama kita suruh apa? Agama kita suruh apa? Siapa yang lawan agama ataupun tak ikut apa yang disebutkan oleh agama kita ni, maka kita kena muhasabah dia lah. Sama ada kita muhasabah dengan cara kita ataupun dengan maknanya kita tak boleh setuju dengan dia. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa? Kerana khianat ni sangat besar pada pandangan Allah Taala. Sangat besar. Siapa yang melakukan ataupun yang terjebak dengan pengkhianatan ataupun dengan khianat ini, maka orang itu tergolong di kalangan orang yang berdosa besar. Ini hadis yang kita sebutkan tadi. Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisa al-khiyanata wal kadhiba. Seorang mukmin boleh bertabiat apa saja kecuali khianat dan dusta. Walaupun hadis ini dipertikaikan oleh sebagian para ulama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Allah telah berfirman, aku adalah yang ketiga di antara orang yang berkongsi selama salah seorang dari keduanya tidak berkhianat kepada kawannya. Allah Ta'ala kata, aku ni duduk ataupun jadi orang yang pihak yang ketiga. Ada orang share kat company. Tiba ada seorang tu khianat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak jadilah yang ketiga. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Seolah-olah macam nak sebut bahasa mudah itu apa? Allah Ta'ala tarik diri tu. Bahasa mudah lah. Subhanallah. Sabdanya lagi, awwalu ma yurfa'u minan nasil amanah wa akhiru ma yabqa as-salah wa rubba musallin la khaira fihi. Pertama-tama yang akan terangkat, yakni tercabut daripada manusia di akhir zaman, apa dia? Sifat amanah. Itu pertama sekali. Itu paling pertama, sebab tu haru biru habis. Haru biru habis. Kacau bilau. Kita harap kat dia. Kacau. Orang nak harap kat kita pun
Aku pun tak apa nak beli. Aku harap jadi imam aku. Tengok-tengok kawan pun takbir-takbir dah. Allah, potong dah. Baca Fatihah semput dah. Tak boleh. Tu hang lah jadi imam. Aku tak boleh kak kan. Aku pun tak boleh kak. Tak apa nak confident. Mayang seorang okey. Tapi main jadi duduk atas kereta baca Fatihah. Sedap merdu kan. Tak seorang. Naik motor sambil-sambil duduk khayal macam Masyari Rashid Al-Afasira. Dia sedap dah ni. Masuk masjid aircon sejuk gedi ni. Tolak jadi imam ke ketak ni. Itu. Jadi kita harap kat orang tu pun tak boleh. Tolak kita pun tak boleh. So nak kat siapa? Jadi macam mana pun tuan-tuan, kita kena tengok kita lah. Macam mana kita ni okey tak okey. Akhirnya kembali kepada iman kita kepada Allah. Kalaulah aku diamanahkan dengan sesuatu tanggungjawab, buat betul. Tolak jadi imam, jadi imam betul. Tolak sebagai jadi makmum betul lah. Makmum pun banyak kan. Banyak tu bukan banyak apa, banyak bising. Ni tak betul ni masalah enggak. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama sekali yang diangkat di kalangan manusia itu adalah sifat amanah dia, jujur dia. Wa akhiru ma yabqa as-salah. Sedang perkara yang paling akhir ataupun yang kekal lama iaitu solat. Yang paling akhir diangkat ialah solat. Tetapi banyak sekali orang yang solat tanpa ada kebaikannya sedikit pun. Solat tapi buat dosa. Solat tapi melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya solat yang tidak sempurna. Yang kita dah sebutkan dalam dosa besar yang pertama dulu, yang kedua dulu. Berkenaan dengan dosa besar orang yang meninggalkan solat. Apa dia akibat dia tuan-tuan? Akibatnya ialah orang itu akan melakukan fahsya dan juga mungkar. Hatta kalau dia solat sekalipun, kalau solatnya tidak kena dengan caranya, tetap dia melakukan fahsya dan juga mungkar. Bukan dia ni solat sah depan. Ya, sah depan. Tapi tak sempurna dia hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka ada benda-benda yang akan menyebabkan sifat dia itu tidak berubah. Macam itulah daripada dulu sampai sekarang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Awaslah dirimu daripada sifat khianat, kerana sesungguhnya khianat itu seburuk-buruk teman berbaring. Dalam sebuah sabda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata di antaranya, demikianlah penduduk neraka itu, lalu disebutkan sebahagian di antara mereka itu adalah seorang yang tidak menyembunyikan sifat rakusnya sekalipun terhadap barang yang kecil, melainkan dia selalu mengkhianatinya. Dalam banyak-banyak kalangan ahli neraka ni, rupa-rupanya seorang tu dia masuk neraka sebab benda kecil ya. Kerana benda yang dia khianati itu benda kecil ya. Contoh, saya bagi contoh mudah lah yang setakat kita fikir sekarang ni. Sampah tangan, patut buang kat mana? Amanah je buang kat mana? Tong sampah lah. Tengok tak ada orang, ramai. Kereta dia bersih. Dia kutip sampah tu apa-apa, buka tingkap ni. Tapi kalau depan orang lain dia buat gitu. Masuk neraka sebab apa? Sebab benda kecil lah. Alamak, lekeh tu ya. Tanya lah banyak kalangan yang neraka, masuk neraka sebab apa? Buat curi Pepsi tu. Aku gagah lah masuk neraka ni sebab curi 200,000. Hang curi Pepsi yang masuk neraka, tak baloi. Jadi di kalangan ahli neraka itu ada orang yang masuk neraka disebabkan benda kecil ya. Jadi kalau tidak dijaga benda kecil itu, dia akan merebak kepada benda yang besar. Baik, itu orang tua kita apa? Orang tua kita lah. Dia kata kalau seseorang itu biasa berbohong, nanti besar nanti dia akan membunuh dia. Kita pun tak boleh nak baca apa maksudnya ni. Rupanya daripada kecil tu putar alam kan. Tak alam. Cakap pusing tak betul sini. Nanti benda-benda besar selamba lah dia buat sebab dia dah berlatih daripada kecil. Kalau dengan 10 sen pun dia tidak jujur, jangan haraplah 100,000 dia akan jujur.
Sekupang tu apa nilai dia tuan-tuan? Tak ada nilai apa. Sekarang beli gula-gula sekupang dapat. Saya tak tahu kan. Kok dapat lagi kira 20 sen boleh dapat tak beli sabun basuh baju? Saya pergi Sabah orang ni, raya orang ni. Rupanya dia beli sabun basuh baju 20 sen. Tapi dia ubah sabun tu dalam plastik aiskrim. Diikat gantung. Tengok ni kan air bandung ke apa? Kan warna air bandung kan ni air apa kan? Tak ni sabun mak dia, sabun. Oh sabun. Bau sabun. Berapa? 20 sen. Tak dapat lagi lah. Kan? Kalau kat sana curi 20 sen tu kira baloi lah sebab boleh beli sabun. Kita kalau curi 20 sen boleh beli apa? Tak boleh beli apa? Pokok bunga tu ID Nordin boleh beli kan? Tambahan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Sebab itu kata Nabi, dalam kalangan ahli neraka tu ada orang yang tipu dengan sebab benda kecil. Ada orang tipu dengan, yalah yang besar tu memang masuk neraka lah. Apatah lagi yang besar kan? Yang kecil masuk neraka, yang besar lagi lah. Baik. Ini satu hadis yang agak panjang sikit. Sempat ini. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, akan didatangkan nanti di hari kiamat seorang yang dipercayakan amanah di tangannya, lalu dia mengkhianatinya dan dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanah itu kepada tuan punyanya. Maka dia menjawab, dari manakah dapat saya menunaikannya lagi wahai Tuhanku, padahal dunia telah berlalu. Kan, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan panggil orang yang khianat. Allah Ta'ala kata apa? Tolong tunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan ke atas kamu. Maka dia jawab apa? Ya Allah, macam mana nak tunaikan amanah ni? Dunia dah habis dah. Sekarang ni akhirat ni alam akhirat ni. Macam mana? Sambung Ibnu Mas'ud lagi, lalu barang amanah itu diwujudkan bentuknya seperti pada hari ia mengambilnya itu. Tetapi kali ini berada dalam lubang neraka Jahannam. Kemudian dikatakan kepadanya, turunlah sekarang ke dalam lubang neraka itu dan bawa dia kemari. Maka dia pun turun ke dalam lubang neraka itu dan dipikulnya amanah itu di atas pundaknya. Dan beratnya pula ketika itu melebihi beratnya gunung ganang dunia. La ilaha illallah. Sehingga apabila dirasakan ia telah lolos dan selamat daripadanya, tiba-tiba barang yang dipikulnya itu terlepas dan jatuh ke dalam neraka itu semula. Maka dia pun terpaksa turun lagi ke dalam lubang neraka itu sekali lagi untuk mengambilnya semula. Dan demikianlah halnya begitu secara terus menerus untuk selama-lamanya. Ini kalau nak sembang ni tuan, tak boleh masjid, surau tak boleh, tak bagi. Tapi kalau nak cerita amanah, khianat amanah apa semua ni, ini berlaku kepada orang yang tidak ada iman kepada Allah Ta'ala. Tak ada iman. Tak payah disebut, tapi tuan-tuan boleh bayangkan betapa orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Tidak beriman tu bukan dia tidak mengucap dua kalimah syahadah, tidak. Maksud tak beriman ni dia, iman ni maksud kepercayaan. Al-iman makna iman at-tasdiq. Kepercayaan. Dia tak percaya kiamat tu. Dia tak percaya kiamat. Dia tak percaya nanti dia akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Sebab tu dia berani langgar. Kalau kita yakin, contohnya kita sebut dia buang sampah tadi kan. Allah Ta'ala tengok. Besar tu tuan. Itu pun sudah cukup untuk mengukur iman kita dengan Allah Ta'ala. Dua minit boleh? Kita memang kena stop 2 minit boleh. Baik tuan itu pun sudah cukup untuk mengukur iman kita. Sebab itu Nabi sebut apa? At-tuhur, ini hadis lalu kita baca. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Orang tanya, apa maksud hadis ni? Kenapa bersih dikaitkan dengan iman? Apa signifikannya? Macam tak nyambung kan? Bersih iman. Kan? Rupa-rupanya buang sampah tu. Contoh dia. Kan? Nak buang sikit lah. Sikit plastik straw ni je. Kan? Kalau ikut buang memang tak nampak lah. Angin tiup habis macam tu lah. Tapi disebabkan iman, tahu tempat dia kat mana. Simpan dalam poket. Contoh. Orang itu sebenarnya besar
dia punya apa? Nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, orang yang tak ada iman bukan kata palsu Isra. Kan semua benda ada depan mata lintas semua dia sapu dia. Agak-agak boleh makan kenyang. Ambil ini ambil, ini ambil. Baik, ini sebab itu benda ini sangat besar kerana ukurannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seminit lagi secebis nasihat wahai insan. Alangkah berharganya waktu itu, tetapi mengapa anda sia-siakan? Alangkah, ni dia sebut ni, ini bahasa dia. Alangkah tololnya nafsu. Tetapi mengapa anda patuhinya? Nafsu kita ni bodoh, tapi kita ikut juga nafsu kita. Alangkah buruknya pertanyaan-pertanyaan Allah tentang harta. Sebab itu lihatlah bagaimana cara anda mendapatkannya. Alangkah rapinya catatan amal. Maka renungkanlah apa yang anda tinggalkan di dunia ini sebelum anda berangkat meninggalkannya beberapa saat lagi. Renungkanlah tentang penelitian masalah kulit kurma dan benang sebelum anda menetap di liang lahat. Maksudnya apa? Sekecil-kecil benda. Kulit kurma dia kata. Benang je. Jarum je. Sekupang, 10 sen saja. Ingat tu. Sebab nanti anda akan dimasukkan ke dalam liang lahat, anda akan disoal tentang 10 sen. Anda akan disoal tentang jarum. Anda akan disoal tentang benang yang anda curi, yang anda khianati benang tu. Contoh baik. Dan sebelum anda menjadi makanan cacing di perut bumi yang tiada berpintu dan berjendela. Dalam tanah ni mana ada pintu, mana ada jendela. Sebab di situ nanti seandainya anda seorang penderhaka yang dapat kesempatan untuk memilih, nescaya dia akan memilih kembali lagi ke dunia untuk beramal dan tidak mengulangi segala perbuatan yang sia-sia pada waktu dahulu. Tetapi wahai nasib, itu tidak mungkin lagi berlaku. Dah masuk liang lahat, nak patah balik, nak pulangkan balik, tak boleh dah. Jadi janganlah anda sampai mensia-siakan waktu yang tinggal sedikit ini. Penuhilah ia dengan segala macam yang boleh membawa keuntunganmu di hari belakang itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, kita ni tak diuji lagi. Tak diuji lagi. Tak tahu apa maksud khianat tu. Kan? Teorinya tahu. Tapi pelanggaran khianat tu kita tak tahu. Sebab kita tidak diuji lagi. Tapi kalaulah diuji nanti, ingat ni. Kita dah kongsikan pada malam 28 Ogos ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasar bahasa, mohon maaf tuan-tuan ya. Moga-moga ada manfaatnya. Walaupun sedikit, kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.